Sukar untuk sesetengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Namun pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kami bawakan pengalaman seram dan mistik yang akan dikongsikan oleh tetamu jemputan kami. Cerita kali ini dikisahkan daripada saya dan juga kawan-kawan saya. Masa tu kami plan untuk pergi bercuti di kawasan Uluyam. Masa tu kami decide ramai-ramai lah, dalam ke 11 orang. Dan kawan saya seorang tu dia bawa dia punya wife lah, sebab dia seorang tu dah berkahwin. Jadi kita orang pun deal lah dengan owner di kawasan Uluyam tu untuk kita orang ambil 1 hari 1 malam di kawasan situ. Dan pada hari tu kita orang bergerak time tu dalam petang, time tu dalam pukul 3 kita orang sampai di tempat lokasi. Tempat dia memang cantik. Rumahnya dia adalah rumah dan depan tu betul-betul sungai. Sampai je kat situ kita orang dah semua dah macam happy lah, nak have fun kan. So kita orang terus pack semua barang. Saya adalah salah seorang yang tolong untuk masak BBQ lah. So saya buat perap, ayam apa semua. Yang lain-lain yang tak ada kerja, diorang pergi mandi lah. Sampailah waktu malam, dah nak dekat senja time tu. So macam isteri kepada kawan saya seorang ni, dia macam tak berapa sihat. Dia macam mula-mula datang, dia macam termenung, macam something yang tak kena lah. Kita orang pun macam maybe dia tengah bergaduh dengan husband dia pun, kita tak tahulah. So macam kita orang macam tak nak beritahu. So macam dia banyak duduk dalam rumah lah. So dalam malam tu, waktu tu dalam lingkungan pukul 8, kita orang duduk dan makan-makan. Dia keluar sebab husband dia ajak makan sekali. Masa dia duduk kat luar tu, sambil-sambil tu dia makan. Kita orang pun dalam meja tu borak saya antara salah seorang yang duduk dekat betul-betul depan pintu rumah tu. So bila borak dah lama sampai dah nak pukul 10 tu, wife kepada kawan saya ni, dia pergi cakap dekat kita orang, korang tak rasa ke pakcik tu marah tengok kita? Saya pun rasa macam, pakcik? Mana ada pakcik kat sini? Sebab masa saya deal untuk dapatkan rumah tu, owner rumah memang tak ada kat situ. Owner rumah memang dia duduk di tempat lain dan dia biarkan kita orang untuk duduk di kawasan situ. Dan husband dia tanya, pakcik mana? Kat mana pakcik tu? Cakap dia duduk sebelah Mirul lah. Maknanya dia cakap dia dekat sebelah saya. Tengok macam ni, kita orang berborak. So macam kita orang macam tak ada pakcik tu. Lepas tu diorang suruh terus tanya saya, Mirul, ada ke pakcik kat situ? Saya macam, saya tak rasa apa-apa. Tak ada pakcik pun kat situ. Dan saya memang seronok borak dengan diorang. Saya memang tak perasan ada siapa-siapa pun lalu kat situ. Wife dia keep macam cakap, iya ada pakcik kat situ. Dia pandang je korang macam marah. Itu yang saya tanya. Lepas tu dia kata, dia bila dia pandang macam tu, dia terus patah balik. Tu yang saya tanya, korang buat apa sampai pakcik tu marah? Kita orang macam, kita orang tak buat apa-apa. Kita orang cuma borak. Dan kita orang tak nampak pun mana pakcik tu. Lepas tu husband dia ni minta dia macam, awak saya rasa awak rehat dululah dalam bilik. Dia pun macam keliru, dalam keadaan keliru. Macam dia nampak pakcik tu tapi kita orang tak nampak. So macam kita orang macam, tak apalah, suruh dia pergi rehat kat bilik. Mungkin dia penat. So dia pergilah duduk dalam bilik. Kita orang pun macam masa tu dah mula rasa lain macam. Sebab bila dia cakap benda yang kita tak nampak kan. So macam kita orang macam, tak apalah, lupakan je lah pasal tu. Lupakan je lah benda tu. Kita sambung borak. Sambung borak.
borak-borak pasal kisah-kisah lama sebab ni kawan saya daripada kecil. So kita orang borak pasal benda-benda lama, benda-benda ni macam tu. Dan masa kejadian, masa kita orang nak borak tu, masa kita orang tengah borak tu, kawan saya ni dia cakap mata dia menghadap ke sungai. Macam saya tentu duduk di daripada duduk dekat depan rumah tu, saya duduk di atas meja, mata saya menghadap ke rumah lah, dan dia seorang menghadap ke sungai. Mata dia melilau, tapi dia dengar kita orang bercerita, kita tengah borak-borak. Bila mata dia melilau-lilau, tengok kiri kanan semua, tiba-tiba dia jerit, Allahu Akbar. Saya bertanya, kau kenapa? Sebab dia sebelah saya. Kau kenapa ni? Weh. Lepas tu dia cakap dengan kita orang, aku rasa baik kita masuk dalam. So macam kita orang decide untuk tak nak apa-apa lagi teruk yang jadi. So kita orang ramai-ramai basuh apa semua dan masuk dalam. Tiba-tiba kawan saya seorang dah masuk dalam. Dia panggil kita orang, macam, weh, Sini. Kita orang pergilah, masuk. Kenapa weh? Tengok bini pada kawan saya tu, dia duduk macam ni. Dia duduk macam atas katil, duduk mencangkung, dan rambut terurus macam tu. Saya adalah seorang yang macam sambil-sambil tu saya ada buat macam vlog lah kiranya. Saya record. So macam saya rasa macam benda tu saya patut record tau. Saya terus keluarkan kamera, saya record benda tu. Isteri kepada kawan saya tu macam keadaan orang yang tengah kena rasuk. So macam husband kepada perempuan tu minta kita orang semua masuk, tutup pintu. Lepas tu dia cuba tenangkan bini dia. Sayang, bangun. Dia tak sedar. Lepas tu dia buat, Saya macam, oh ni kenapa dia ni? Dalam keadaan kamera macam tu, menggeletar, memang menggeletar. Kita orang macam dah, kenapa lah ni, apa yang jadi ni, apa hal dengan tempat ni? So macam husband pada kawan saya tu minta, apa kata, kita pack barang kita balik malam ni juga. So dalam keadaan tu, kita orang terus ambil semua barang-barang, pack dan nak terus gerak. Masa kita orang tengah pack tu, kita orang nak gerak je, kita nak buka pintu, ada satu cicak yang ada kat pintu tu. Cicak tu besar. Dia besar tapak tangan. Saya tak tahu nak cakap benda tu cicak ataupun tak, sebab dia besar. Dia macam tak bagi kita orang keluar. Saya macam, alamak, macam mana ni? Memang betul cicak tu memang besar. So macam kita orang buat macam halau-halau dia lah. Benda tu mula-mula dia macam efek sikit-sikit, gerak sikit-sikit. Lepas tu macam kawan saya, dia baling bantal tapi dia tak nak kena, supaya dia tak nak benda tu terjatuh ke bawah dan lari kat kita orang. So macam dia baling bantal ke bawah. So benda tu naik ke atas pintu dan dia terus keluar daripada lubang bumbung. So kita orang terus buka pintu, kita orang terus keluar ramai-ramai. Start enjin kereta, terus gerak. Isteri kepada kawan saya ni, dia masih dalam keadaan yang tak sedarkan diri. Dia masih dalam macam tu. So macam saya dengan kereta kawan saya lain, saya tak tahu macam mana dia, sebab dia dengan husband dia dan kawan saya yang lain duduk dalam kereta tu. Kita orang ramai-ramai gerak pergi jumpa ustaz. Dan pergi jumpa ustaz, kita orang bawa dia berubat. Ustaz pun settlekan benda-benda tu dan dia kembali seperti biasalah, dah boleh sedar. Dan kita orang tanya ustaz, kenapa dia boleh jadi macam tu? Ustaz kata dia datang kat situ dalam keadaan yang tak suci. Maknanya dia dalam keadaan yang kotor, tengah datang haid lah. Jadi benda tu senang masuk kat badan dia. So saya teringat yang saya ada record something masa dia tengah kena rasuk, sebab dia tanya saya,
macam mana keadaan aku masa kena rasuk tu. Aku nak tengok macam mana diri aku. Sebab dia macam nak tengok sangat kenapa dia boleh jadi macam tu. Dan dia nak tengok macam mana diri dia masa tu. So kita orang decide untuk lepak mamak. Dan saya nak tunjuk benda tu. Bila saya tunjuk kat dia, semua footage daripada saya record daripada BBQ tu semua tak ada. Footage hilang. Langsung tak ada. Yang ada footage yang masa kita orang record sikit-sikit story dekat phone je. Yang dalam kamera hilang. Dia macam memory format. So macam saya cakap dengan diorang, sumpah, daripada awal aku record, aku tunjuk dekat korang, ni aku record ni. Dan kawan saya yang seorang pun, dia pun pegang kamera masa kita orang buat BBQ, dia pun rakam. Dia pun tolong rakam. So dia pun nampak saya benda tu di-record. Tu macam husband dia cakap, tak apalah, anggap je lah benda ni tak pernah berlaku. Anggap je lah benda ni pengajaran untuk kita untuk lebih berhati-hati. So daripada situlah benda tu yang buat saya macam sampai sekarang saya rasa trauma nak pergi Ulu Yang. Maksudnya nak pergi untuk, kalau nak pergi mandi tu okey, tapi macam nak stay tu saya akan fikir 2-3 kali. Sebab benda tu asyik main dalam kepala otak saya.